Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ini kita menyambung ayat yang ke-14 dan 15 surah Al-Mulk. Baik, sama-sama kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا يعلم من خلق. Maksudnya, tidakkah Allah mengetahui apa yang Dia ciptakan? Ala ya'lamu man khalaqa. Tidakkah Allah mengetahui apa yang diciptakan? Wa huwal latiful khabir. Dialah Allah Al-Latif, yang maha halus urusan pentadbirannya, Al-Khabir, lagi yang maha mendalam pengetahuannya. Di mana ayat-ayat yang kita baca ini sambungan daripada ayat-ayat yang kita baca sebelum ini. Pada ayat yang ke-13 Allah menyatakan firman-Nya, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Sama ada kamu tuturkan dengan perlahan, sama ada kamu bercakap secara kohor, secara berahsia, percakapan yang disebut sama ada dalam hati kamu, apa yang terlintas hati kamu, aw ijharu bih, ataupun kamu menyatakan secara terang-terangan, secara kuat, secara nyaring. Innahu alimun. Allah Ta'ala itu, dia kata alim. Allah Ta'ala maha mengetahui. Bizatis sudur, apa yang ada dalam hati kamu, kan? Apa yang ada dalam dada kamu, Allah Ta'ala tahu belaka. Jadi Allah Ta'ala menyatakan lagi dalam ayat yang kita baca ini, setelah Allah menyatakan Allah Ta'ala itu bersifat alim, bagaimana sifat alim tadi? Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sya'. Dalam surah ayat kursi tadi kita baca, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sya'. Tidak ada sesuatu yang boleh menghalang pengetahuan Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang boleh halang. Maknanya apabila Allah Ta'ala itu mengetahui, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita rahsiakan, apa yang kita sembunyikan, apatah lagi apa yang kita tuturkan. Sebab apa yang kita tuturkan ini didengar bukan saja oleh Allah, bahkan didengar oleh para malaikat, dicatat oleh para malaikat,
ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kamu tuturkan, apa yang kamu lafazkan itu malaikat tulis. Adanya raqib, malaikat raqib menulis kebaikan, atid menulis kejahatan. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu disebut ala ya'lamu, tidakkah Allah itu mengetahui man khalaqa, apa yang diciptakan. Maksudnya tidakkah Tuhan pencipta mengetahui apa yang dirahsiakan oleh makhluknya dan apa yang telah dinyatakan. Sedangkan Allah Ta'ala itu sifatnya Al-Latif. Jadi salah satu di antara nama Allah Ta'ala itu dikata Alim, itu juga di antara nama Al-Asma'ul Husna, dan di antara nama Allah itu disebut Al-Latif, Tuhan yang maha lembut, Tuhan yang maha mengetahui, itu makna Al-Latif. Maksudnya Allah Ta'ala itu mengetahui segala-galanya, kan? Allah Ta'ala itu dikata maha mengetahui segala sesuatu, tiada yang dapat tersembunyi daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu disebut dikatakan maha lembut. Makna dia mengetahui, dialah Tuhan yang pakar dan mengetahui segala yang sulit-sulit. Setiap bergeraknya benda yang paling halus seperti semut, atau bergoyangnya hati seorang tadi, atau bergoyangnya hati seorang yang melalaikan insya-Allah, ada perkhabarnya. Maknanya apa yang kita bisik ni pun Tuhan tahu, kan? Sebab tu antara doa yang kita doa apa? Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, kan? Ya Allah, sucikan hati kami daripada sifat nifaq. Wa a'malana min riya', amalan kami daripada riya'. Riya' ni benda tak nampak, kan? Menunjuk-nunjuk, hasad, dengki, sombong, kan? Riya', sum'ah, hak semua ni benda tak nampak, kan? Jadi kita minta Allah Ta'ala sucikan hati kita daripada sifat nifaq, sifat munafik, sifat riya', wa alsinatina minal kadhib, dan lidah kita daripada berbohong, wa a'yunana minal khiyanah, dan mata kita daripada khianat. Mata kita ni, kita berkelik ni, kita kenyik orang tu, kan? Walaupun orang tak dapat baca, kan, apa makna kita berkelik tadi, baik ke buruk ke, kan? Tapi Tuhan tahu. Mana Allah Ta'ala itu innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kerana Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang ada khianat pada mata seseorang tadi. Kita tengok orang tu dengan makna apa? Dengan makna jahat. Kenyik, orang kata keling mata, kenyik mata. Kadang-kadang kita nak kecil, nak perkecilkan kawan kita, nak persenda kawan kita, kita guna mata kita. Tuhan tahu apa yang ada khianat pada matamu, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang kamu sembunyikan. Maknanya apa saja hak litas dalam hati kita ni, benda baik, benda buruk tu Tuhan tahu belaka. Jadi kita nak susuk mana? Maknanya kita tak boleh nak susuk lah, kan? Kerana Allah Ta'ala itu latif, kan? Allahu latifun bi ibadihi, kan? Allah Ta'ala itu latif, yang maha lembut, yang maha halus, yang maha mengetahui segala-galanya tentang hamba-hambanya, kan? Kerana itu Allah Ta'ala pasti akan memberikan pahala kepada kita, kan? Apa hak kita buat ni, benda hak orang lain tak nampak, kan? Benda sekecil-kecilnya yang kita buat, Allah Ta'ala pasti akan memberikan balasan kepada kita, kan? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal dengan amalan walaupun sebesar zarah. Zarah ni benda tak nampak. Benda zarah ni kata atom, tak nampak, kan? Tapi kalau itu bersifat pahala, amal hak kita buat tu walaupun kecil, benda hak tak nampak dengan mata ni, kan? Ada sebut zarah ni kena tengok dengan alat, kan? Sehingga Allah kata walaupun sebiji sawi sekalipun, benda halus kita buat baik, pasti Tuhan akan memberikan. Wa man ya'mal misqala dzarratin faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, kalau kita buat jahat sekalipun, walaupun benda tu tak nampak di sisi manusia, pada pandangan manusia, tapi di sisi Allah Ta'ala pasti akan membalasnya. Sebab tu apabila kita berada di majlis ilmu ni, kan, apabila kita berada di majlis ilmu, kita berada di masjid, kan, kita berada di rumah-rumah Allah Ta'ala ini,
Maka antara perkara yang Allah Ta'ala memberikan kepada kita ganjaran, yakni kelebihan besar kita berada di majlis ilmu. Kerana majlis ilmu inilah di antara majlis-majlis yang disebut Raudah min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga Allah Ta'ala. Kita kena ingat bahawa majlis ilmu ini di antara majlis yang dikatakan satu taman daripada taman-taman syurga Allah Ta'ala. Disebut dalam satu riwayat, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha, dia keluar tadi kan, kita keluar rumah tadi kan, untuk apa? Niat kita nak pergi belajar kan, kita nak menuntut ilmu kan, maka Allah Ta'ala permudahkan jalan-jalan kita ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bila kita berada di majlis ilmu, kita mendapat doa daripada para malaikat kan. Disebut antara tugas para malaikat itu, antara tugas para malaikat tadi, walaupun Allah Ta'ala dah mengetahui segala-galanya, tapi Allah tugaskan malaikat untuk melihat amal-amal kita. Maka di antara amalan-amalan yang terbaik adalah amalan bila mana kita berada di majlis ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melantik kumpulan malaikat, disebut malaikatus sayyarah. Ada satu tugas malaikat, dia bagi malaikah sayyarah. Kalau kita terjemahkan sayyarah ni, belajar bahasa Arab, sayyarah makna kereta. Malaikat kereta. Apa makna malaikat kereta? Tapi terjemahan dia malaikatus sayyarah ni ada satu tim, kita kata satu grup malaikat. Tugas dia ni, dia raung mengata-kata, dia meraung, dia tawaf, dia kata. Dia melaksanakan tugas dia, dia akan pergi ke majlis ilmu. Itu disebut malaikatus sayyarah. Inna lillahi malaikatun sayyaratun yabtaguna majalis az-zikri. Sesungguhnya tugas para malaikat sayyarah ni, malaikat yang raung tadi, duk pusing-pusing tadi, tugasnya tu untuk mencari majlis zikir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala malaikatun yatufuna fit turki yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yazkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halummu ila hajatikum fayukhfunahum bi ajnihatihim ila as-sama'id dunya fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu ma yakulu 'abdi qala yakulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka fayakun har ra'awni fayakun la wallahi ma ra'awka fayakulu kaifa law ra'awni. Maksudnya hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat yang kerjanya adalah mereka itu tawaf. Tawaf ni di Mekah kan, kita mengelilingi Kaabah. Maksudnya mereka itu mengelilingi, tapi bukan malaikat itu mengelilingi Kaabah. Yatufuna fit turuq. Mereka ni orang kata bersia-sia, berjalan-jalan, main pusing-pusing keliling, raung-raung lah. Bahasa kita ni, dia duduk raung semua kan, malaikat ni duduk raung. Raung apa? Dia mencari majlis zikir. Jadi kita lepas sembahyang kita zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar kan. Kadang-kadang kita duduk ramai-ramai, kita baca Quran. Makna apa saja majlis yang kita buat kan, apatah lagi kita dekat Ramadan ni kan, kita buat majlis zikir kan, baca Yasin dan sebagainya, maka kita mendapat kunjungan ziarah daripada malaikatus sayyarah. Malaikat yang kerjanya dia pusing-pusing kan. Lalu apabila mereka mendapati satu kaum, satu golongan yang menyebut nama Allah, yazkurunallah azza wa jalla, tanadau, dia kata mari kita pakat mari, dia panggil kawan-kawan dia, alumu ila hajatikum, mari untuk mendapat hajat kamu. Kerana mereka tahu majlis zikir ni majlis yang mulia kan, majlis yang agung di sisi Allah Ta'ala. Lalu mereka dikata fayukhfunahum bi ajnihin ila sama'id dunya, mereka menaungi sayap mereka sampai, kata sayap tu sampai ke langit dunia. Nak ayatnya malaikat ni, besarnya malaikat tadi
Dan malaikat ni memang ada sayap, kan? Lahu ajnihatin wa sulasa wa ruba', disebut dalam Quran, dalam ayat-ayat Quran. Mereka itu ada sayap, ada sayap, ada 2, ada 3. Malaikat Jibril sendiri ada berapa sayap? 600 sayap. Satu sayap tu mana daripada muka bumi sampai ke langit. Itu baru satu sayap. Nak ayat besar mana malaikat, kan? Malaikat Jibril sendiri ada 600 sayap, kan? Dan malaikat ni dia kata di mana mereka menghampakan sayap mereka, dengan makna mereka menaungi majlis zikir ini. Lalu Allah Ta'ala bertanya malaikat pula. Jadi malaikat ni dia buat laporan. Malaikat ni tu kerja dia buat laporan, dan Allah tanya kepada mereka, fayas'aluhum. Allah Ta'ala bertanya kepada mereka apa? Sedangkan Allah Ta'ala tahu, kan? Allah Ta'ala itu alim, Allah Ta'ala lebih tahu, tapi Allah Ta'ala sengaja tanya. Apa dia tanya? Ma yaqulu abdi, apa yang hamba-Ku sebut? Apa yang hamba-Ku sebut ni? Masa Mugi tadi, kan? Mugi tengok majlis-majlis ilmu tadi, apa yang hamba-Ku sebut? Qala yaqulun yusabbihunaka, mereka menyebut subhanallah. Mereka bertasbih, mereka memujimu ya Allah. Wa yukabbirunaka, dan mereka bertakbir kepadamu ya Allah, Allahu akbar. Wa yumajjidunaka, mereka memujimu ya Allah. Dan sebagainya. Itu antara jawapan malaikat kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala tanya lagi, hal ra'auni, adakah hamba-hamba-Ku tu melihat aku? Aku ni ada cokoh depan ke? Gitulah bahasa mudah tak? Bahasa kita ni mudahnya. Tuhan kata aku cokoh depan ke, nampak aku ke? Siapa begitu sekali dia zikir, dia berdoa, kan? Menjadi Allah Ta'ala tanya kepada malaikat. Malaikat kata tidak ya Allah, di mana mereka tidak dapat melihatmu, kan? Lalu Allah tanya pula, kaifa law ra'auni, bagaimana kalau hamba-hamba-Ku tak dapat melihat aku? Memanglah kita ni tidak dapat melihat Allah, kan? Itulah kita kata sifat ihsan tadi. Apabila Jibril tanya kepada baginda Nabi SAW, apa iman, mal iman, kan? Wa mal Islam, wa mal ihsan, kan? Jibril tanya kepada Nabi SAW, maka dia jawab, an ta'budallah ka'annaka tarah. Apabila kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah kamu melihat Allah. Melihat dengan apa? Melihat dengan mata hati kita lah, dengan iman kita, kan? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, dan sehingga kamu tidak dapat melihat Allah, maka bayangkan Allah melihat kamu. Kemudian ditanya lagi, qala yaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadah. Kata mereka kepada Allah, kalau mereka dapat melihatmu, sesungguhnya mereka ni kuat lagi beribadat. Sesungguhnya mereka kuat lagi memujimu ya Allah. Mereka dapat banyak lagi berzikir kepada ya Allah, banyak lagi bertasbih kepada ya Allah. Fa yaqulu madza yas'alun. Allah tanya pula. Allah tanya mereka pula, apa yang mereka minta? Mereka minta apa sebenarnya? Mereka zikir tadi subhanallah, alhamdulillah, mereka minta apa? Lalu dikatakan, qala yakun yas'alunaka al-jannah, mereka minta syurgamu ya Allah. Maknanya kita ni semayang, kita lepas semayang, dalam semayang kita minta apa? Kita minta syurga Allah, kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kan? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, kan? Sebab tu Nabi, baginda Nabi SAW, dia berpesan di akhir Syaban, Nabi dia buat ucapan, dia kata perbanyakkan 4 perkara, kan? Masa kita nak sambut Ramadan ni, kita kena banyakkan 4 perkara. Sebut apa? Menyebutkan la ilaha illallah. Kemudian fatas'aluna al-jannah, kamu kena minta syurga Allah. Wa ta'udzuna bihi minan nar, dan kamu minta berlindung daripada neraka Allah. Sebab tu kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, kan? Jadi mereka kata mereka minta syurga punya Allah. Qala hal ra'auha, hamba-hamba-Ku tadi hak minta syurga tu, dia nampak syurga ke? Syurga ada di depan dia ke? Mana apa? Maknanya kalau lah syurga ni kita nampak, kan? Kalau syurga ni Allah tunjuk, kan? Kita percaya masjid kita ni ada apa? 2 tingkat, kan? Kalau Tuhan tunjuk syurga 20 tingkat pun tak cukup, pakat mari belaka. Kan?
Hak setikat ni tak ramai kan, kita buat 2 tikat 5 hari separuh tak apa kan. Tapi kalau Tuhan tunjuk syurga Allah, surga kita nampak cokoh depan kita ni, kita buat 20 tikat pun rasa pakat mari belaka kan. Apa ni maknanya? Allah Ta'ala bertanya mereka nampak syurga ke? Mereka tak nampak kan. Inilah yang maksud apa? Maksudnya nak menyatakan tentang keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah kata, kalaulah mereka aku nampakkan syurga bagi hamba-Ku, macam mana? Agak-agak lagu mana kan? Allah kata kepada mereka, kalau aku letakkan syurga ni, mereka nampak cokoh syurga depan dia kan? Lagu mana? Sudah tentulah ya Allah kata, sudah tentulah mereka lebih bersungguh-sungguh lagi sentiasa minta padamu kan. Kalau nampak syurga ni, mana kalau kita ni nampak dah kan, nampaknya alam barzah kan, nampaknya alam malakut, maka sudah tentulah tak ada orang kita kata dengan kata lain makna tak ada orang kerja lah kan, pakat mari duduk sejid belaka lah kan, dengan bahasa mudahnya begitu kan. Sebab tu ada seorang sahabat nama Hanzalah ni kan. Hanzalah ni dia kata dia rusing, dia kata masa duduk masjid ni ingat pada Allah, masa keluar daripada masjid tak ingat kan. Maka kata Nabi SAW, dia kata, wahai Hanzalah, dia kata, kalau Allah Ta'ala bersihkan hatimu tu kan, kalau hati kita ni hati yang suci, yang bersih, kamu akan nampak alam malakut. Jadi kita ni sebenarnya hak tak nampak ni sebab apa? Sebab kita ni banyak dosa kan. Banyak dosa lah kan. Kita ni Allah hijab kita ni, tak nampak akhirat sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tutup mata hati kita kan. Kalau Allah Ta'ala buka mata hati kita, kita akan nampak alam malakut kan. Dan inilah antara pertanyaan Allah Ta'ala kepada mereka. Allah Ta'ala tanya lagi, apa yang mereka hamba-Ku yang minta berlindung? Tadi yang mana mereka minta apa? Mereka minta supaya Allah kurniakan mereka syurga. Apa yang mereka minta berlindung? Maka kata mereka minta berlindung daripada apa? Daripada neraka-Mu ya Allah. Allah Ta'ala tanya lagi, adakah mereka nampak neraka-Ku? Adakah neraka itu ada depan mereka, nampak cokoh? Maka mereka kata, tidak ya Allah. Bagaimana kalau aku nampakkan neraka-Ku kepada mereka, kepada hamba-hamba-Ku? Sudah tentulah mereka akan lebih bersungguh-sungguh kan, meyakini kepada apa yang engkau perkatakan. Maka di sinilah dia katakan pada masa itu disebut dalam hadis ini, antara hadis yang menyebut tentang kelebihan kita berada di majlis ilmu. Lalu mereka mengatakan, fa ushidukum anni ghafartu lahum. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada mereka, nescaya aku ampunkan dosa-dosa semua hamba-hamba-Ku ini. Lalu mereka berkata kepada Allah Ta'ala, salah seorang mereka berkata mengadu kepada Allah Ta'ala ni, apabila Allah kata aku ampunkan dosa-dosa, seorang mereka berkata, dikata di sana aku nampak ada seorang, fulanun laisa minhum innama jaa lihajatin qala humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Dia kata aku tengok ada seorang tu, dia bukan mari niat untuk ngaji dah kan, dia secara kebetulan singgah, dia nampak orang ramai-ramai, dia pun duduk juga kan. Dia bukan mari nak mengaji pun kan, mari tupang bahasa kita kan, dia mari tupang netel. Dia duduk netel. Lagu mana pula kan. Jadi mereka ni tanya kepada Allah, aku tengok ada si fulan tu bukan ni hak orang mari-mari ni semua nak ngaji, ada seorang tu mari tupang duduk kan. Adakah mereka itu termasuk di kalangan adakah di kalangan mereka itu mendapat rahmat-Mu ya Allah? Maka Allah kata, tak kira hak mari itu niatnya nak mengaji ke tak nak mengaji, apabila berada di majlis ilmu, maka pasti aku menurunkan kepada mereka ganjarannya, yakni aku ampunkan dosa mereka. Ini nak menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala itu mengetahui. Allah Ta'ala itu disebut latif. Allahu latifum bi'ibadihi, maksudnya Allah Ta'ala itu maha halus kan, maha mengetahui segala perbuatan hamba-hambanya. Maka sebab itulah di antara perkara yang penting dalam kehidupan kita ni, semata Allah Ta'ala beri kita peluang hidup ni, di mana hendaklah kita membina keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari berkata kepada sahabat Nabi, sahabat-sahabatnya,
Apa Rasulullah kata kepada sahabat dia? Waditu an laqitu ikhwani. Kata Rasulullah, aku sangat suka ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Ikhwan, bahasa Arab kata ikhwani, saudara-saudaraku. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni tak puas hati. Apa kata Rasulullah kata saudara-saudaraku pula? Aku nak ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, kan? Tidakkah kami ni saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasul kata, bukan saudaraku, tapi bal antum ashabi, kamu sahabatku. Ini ada beza antara ikhwan dengan ashab. Maknanya perkataan ikhwan maknanya saudara-saudara, kan? Ikhwani, saudara-saudaraku, kan? Kalau ashabi maknanya sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat ni memang di kalangan golongan yang telah diiktiraf oleh Allah, diiktiraf oleh baginda Nabi SAW. Contohnya sahabat-sahabat dalam perang Badar. Sahabat-sahabat yang berperang dalam perang Badar untuk ramai 313 orang, kan? Nabi kata, ya ahla badrin qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, hari ini Tuhan Allah kata aku ampunkan dosamu. Allah Nabi SAW nak menyatakan bahawa sahabat-sahabat ni ada kelebihan dia, kan? Sahabat ni kalau nak banding dengan kita tak sama. Sahabat Nabi ni kalau dia bersedekah dengan secupak gandum, secupak beras, kan? Kalau nak banding kita ni, kita bersedekah dengan sebesar bukit Uhud dengan emas. Bayangkan bukit Uhud tu mana besar tu, sebesar bukit itu emas belaka. Hak kita sedekah sebesar bukit Uhud daripada emas. Bukit Uhud ya, mana semua ada emas belaka tu, hak kita, milik kita sedekah. Tidak boleh menyamai sedekah sahabat, walaupun sahabat bersedekah dengan satu cupak gandum. Itu menunjukkan kelebihan sahabat, kan? Nak menunjukkan bahawa kelebihan para sahabat. Tapi Nabi SAW mengatakan, aku suka untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Siapa saudaraku ni? Jadi sahabat tanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Apa yang menarik, Nabi kata apa? Allazina amanu bi wa lam yarawni. Maknanya mereka yang beriman dengan aku walaupun mereka tidak dapat melihat wajah aku. Baginda Nabi SAW mengatakan bahawa pada sahabat-sahabatnya, ikhwani maknanya saudara-saudaraku itulah orang-orang yang datang kemudian. Kita lah, kan? Sebab sahabat ni adalah apa dia sahabat? Sahabat ni adalah kata man asya ma'an Nabi SAW wa amana bih. Maknanya orang yang hidup dalam zaman Nabi dan beriman dengan Nabi, itu sahabat. Lepas sahabat, tabi'in. Lepas tu tabi'in. Kita ni berapa lapis tabi'in dah, kan? Maknanya kita ni orang yang di kalangan ikhwan, saudara-saudara yang kita tidak dapat melihat wajah Nabi, tetapi kita yakin, kita beriman dengan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa kita yang berada umat yang kemudian ini, kan, umat yang akhir zaman, tapi kita meletakkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakin kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu di bulan Rajab ni tuan-tuan, kita menyambut Isra' Mi'raj, kan? Maka salah satu peristiwa yang dikatakan wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka ila fitnatan linnas, dan kami tidak menjadikan pemandangan Isra' dan Mi'raj kepada baginda Nabi SAW itu mereka menjadi fitnah kepada manusia. Makna apa? Bagaimana Nabi kita nak cerita dia di Isra' dan di Mi'raj, kan? Daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dinaikkan ke langit pula, bukan sampai ke 7 petala langit, sampai kepada Sidratul Muntaha. Macam mana Rasulullah nak beri keyakinan? Masalah keyakinan, kan? Sebab tu dia kata wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, dan kami tidak menjadikan peristiwa pemandanganku. Apa yang kamu tengok? Kamu lihat apa pada malam tu? Alam malakut, bertemu dengan nabi-nabi dan rasul-rasul, melihat syurga, melihat neraka. Maka itu menjadi fitnah kepada orang. Sebab tu peristiwa Isra' Mi'raj ni melahirkan golongan yang pertama, golongan yang benar-benar beriman, sehingga iman mereka disebut siddiqin. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Melahirkan golongan yang
terang-terang menolak. Itulah Abu Lahab, kan, melahirkan golongan yang murtad. Jadi ada 3 golongan. Golongan yang yakin, golongan yang meyakini tentang cerita, tentang kisah yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah golongan disebut golongan yang mengkufri. Awal-awal lagi dikata tabballaka ya Muhammad, celaka kau Muhammad, alihaza jama'tana, adakah kamu nak cerita Isra' Mi'raj ni, kan, benda hak tak logik dalam akal. Sebab nak pergi ke langit itu, kalau ikut kelajuan suara pun, suara tu makna laju dah, tapi kata ahli-ahli sains, kalau kita ikut ukuran kelajuan cahaya, nak sampai ke langit itu memakan masa trilion. Bukan setakat 1000 tahun, trilion. Mana mungkin kalau orang yang tak beriman dia percaya, kan? Kalau ikut logik akal tak boleh percaya. Sebab nak sampai ke langit itu trilion jarak dia, nak boleh sampai ke langit itu, masa dia mengikut ukuran cahaya. Jadi peristiwa ini menjadi cabaran kepada baginda Nabi SAW nak beri keyakinan tadi. Maka ada di kalangan mereka yang percaya, ada di kalangan mereka yang yakin, ada di kalangan mereka yang mengkufri, yang tak percaya, ada di kalangan mereka yang Islam dah murtad. Inilah di antara perkara yang penting tadi. Sebab tu ayat yang kita baca tadi atau hadis yang kita baca tadi menyatakan bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, kan, bertanya kepada mereka tentang keyakinan yang ada pada kita semua. Maka sebab itulah ayat yang kita baca ini, Allah Ta'ala itu dikata Latif, Allah Ta'ala itu dikata Maha mengetahui. Kenapa? Kerana rahsia apa yang boleh disembunyikan daripada Allah Ta'ala, padahal dialah mengetahui semua pengetahuan. Dialah Alim, dialah Al-Latif, Maha teliti terhadap sesuatu yang akan terjadi sebelum sesuatu terjadi, yakni Al-Khabir. Satu lagi ayat yang kedua nanti kita akan baca, Allah Ta'ala itu disebut ataupun ayat yang kedua ini Al-Khabir, yang Maha mengetahui. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala itu Maha mengetahui. Iaitulah di sini disebut halusnya, Maha halusnya Allah Ta'ala mengetahui segala yang halus dan kecil tersembunyi, yang tertutup, maka itu disebut Al-Latif. Bahkan Allah adalah yang menciptakan hati manusia, kan? Maka sifat yang kedua disebut Al-Khabir. Saya rasa sekadar itulah untuk malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita sambung kata Al-Khabir, nama Allah Ta'ala itu. Apa makna Al-Khabir? Tuhan yang Maha mengetahui segala-galanya. Dan insyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Sekarang Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.